Assalamualaikum, saya Hairul Bikul. So, untuk video yang kali ni pula saya sharekan pula dengan anda macam mana nak buat sekiranya peti sejuk anda terkena banjir. Ataupun dalam video ni juga saya cuba kongsikan persediaan untuk mengelakkan peti sejuk anda rosak lebih teruk bila terkena banjir. Macam mana tu? So jadinya saya akan cubalah kongsikan satu persatu. Cuma saya nak minta bantuan anda. Siapa-siapa yang baru menonton video ni, bantu saya tekan share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat. Boleh? So dekat belakang saya ni ada beberapa unit peti sejuk. Mungkin tak sama dengan peti sejuk dekat rumah anda, tetapi mungkin anda boleh gunakan ilmu dia ni. Sebab dekat Johor sekarang ni, macam anda dapat lihat dekat latar belakang dia ni, okey, dah 2 hari macam ni lah. Orang Johor panggil apa? Berenyeh je. Maksudnya grimace saja. Dah 2 hari dah ni. Jadi saya nak sharekan lah sebelum kena banjir, persediaan dia, apa yang anda kena buat sekiranya peti sejuk anda bakal kena banjir. Macam mana nak cakap tu? Okey, jom kita sharekan dulu. Saya tunjukkan dahulu peti sejuk yang jenis inverter ke, yang jenis ada computer board. Apa yang perlu anda buat? Okey, pertama sekali anda pastikan power plug, switch semua kena tutup. Tutup plug baru masuk. Plug ni kat belakang. Plug ni tutup. Kalau anda tak tutup plug ni, tak cabut plug ni, waktu banjir memang besar kemungkinan peti sejuk akan jadi kerosakan yang lebih teruk. Kenapa? Logik dia. Okey, bila ada current masuk dalam peti sejuk, bila terkena air banjir, elektrik tu akan shortkan komponen-komponen elektrik ataupun komponen-komponen elektronik yang ada dekat dalam washing machine. Membuatkan washing machine kat dalam fridge, membuatkan peti sejuk tu akan bertambah rosak. So bila anda cabut kepala plug, bila anda tak pakai kepala plug ataupun anda tak onkan peti sejuk tu, resiko untuk kerosakan lebih teruk tu kurang. So tips yang pertama, tutup power supply sekiranya anda perasan tempat anda sedang dinaiki air. Tapi kalau anda tak ada dekat rumah, tiba-tiba air dah naik, itu poin yang kedua. Nanti saya akan ceritakan macam mana nak selesaikan masalah. Yang pertama, tutup plug terlebih dahulu, cabut plug terlebih dahulu, jangan onkan washing machine tu. Okey, itu yang pertama. Arif Kamara Zaman bagi 75 bintang. Terima kasih sangat-sangat. Okey, yang kedua, untuk mengelakkan washing machine anda berlaku kerosakan yang lebih teruk, apa yang kena buat? Okey, dia ada 2 poin. Okey, dia ada 2 poin. Poin yang pertama. Poin yang pertama, sekiranya washing machine anda, fridge anda jenis inverter ataupun jenis yang baru-baru ada computer board. Contoh macam ni. Ini peti sejuk 2 pintu. Tolong saya lihat, tolak sekarang. Okey. Peti air ni dia ada 2 jenis. Satu yang jenis menggunakan computer board, satu yang jenis menggunakan sistem timer. So, yang menggunakan computer board, dia jenis yang macam ni. Tengok. Contohlah peti air sana yang jenis macam ni. Side by side, yang cun melecu, yang cantik-cantik, apa semua yang model-model baru tu, dekat bahagian belakang dia tu, dia ada macam ni. Ambil kata screwdriver. Okay, ini tip persediaan sebelum kena banjir. Okay, sebelum kena banjir. Okay, pergi dekat bahagian belakang, anda buka satu komponen ni. Okay, pergi dekat bahagian sini, ambil sudah berbunga. Okay, buka ni. Cover belakang ni buka. Okay, ini kalau sempat kalau sempat buat benda ni, sebab kerosakan kebiasaannya, okay, kerosakan dan kebiasaannya berpunca daripada sini. Apa ni, saya buka dulu Tengok tengokkan dulu. Bantu saya tekan share supaya lebih ramai orang dapat info ni. Hari ni saya banyak buat video tentang information supaya mangsa-mangsa banjir ataupun bakal bangsa banjir, okey, membuat persediaan awal. Okey, buat persediaan awal tu lebih baik. Buka belakang ni. Ini motor waterproof. Motor waterproof, kena air ke, kena lumpur ke, apa ke, semua tak jadi masalah. Yang jadi masalah ni. Buka ni. Ada setengah macam ni. Buka sini.
Okey, bila rumah dah naik air, tak payah tunggu lama-lama lah. Jangan tunggu, nanti air turun tu, tak apa, sikit je tu, tak apa. Tak payah tunggu lama-lama. Pergi sini. Pergi sini. Ada setengah, dekat bawah ni ada soket. Tekan soket, cabut wire semua sekali. Itu setengah-setengah. Bukan semua. Kalau yang tak ada macam tu, anda kena buka ni. Salam lah. Ada bang, insyaAllah ada. Tolong. Korang? Ada. Okey. Kalau tak ada, anda kena buka semua ni. Buka sini. Buka sini. Buka sini. Buka sini. Buka sini. Buka semua. Ambil barang ni. Sebab kalau banjir, barang ni yang paling bahaya, yang mungkin akan berlakunya litar pintas ataupun short circuit ataupun rosak dekat bahagian sini. Sebab bahagian lain ni, wire kalau kena air, keringkan selesai. Motor kompresor dia waterproof. Bermaksud rendam dalam air pun dia tak akan merosakkan. Body kena air kotor sahaja, cuci semula. Tapi barang ni, PCB board ni kalau kena air, terutamanya bila ada power supply yang masuk, dia akan shortkan semua litar-litar kat dalam ni dan automatically board ni akan rosak. Sebab itulah saya cakap, untuk poin yang kedua, sekiranya tempat anda tu sekarang ni tengah naik air, belum tenggelam lagi rumah, sebaiknya selamatkan barang ini terlebih dahulu. Buka, simpankan tempat yang mungkin tak kena air. Lepas tu, dah siap semua, cuci body, pasang balik, insyaAllah peti sejuk anda takkan mengalami kerosakan. Sebab 90% kerosakan peti sejuk yang terkena banjir adalah PCB board ni. Sebab PCB board ni boleh tengok dekat-dekat. Okey, dia banyak perintang, dia banyak komponen kecil-kecil ni. Kaki dia halus sangat. Bila kaki dia ni halus sangat, apa yang akan berlaku? Kan, kaki ni akan berkarat. Bila berkarat, dia akan putus. Bila putus, rosaklah board ni. Sebab itulah saya cakap, jangan sampai terkena air. Tapi kadang-kadang manalah kita nak tahu kan, tiba-tiba air naik terlampau kuat, dah terkena. Sekarang ni kita nak cerita dah terkena. Dah terkena nak buat macam mana? Kalau dah terkena, hari ni kena, besok kena, seminggu hujan terendam peti air siapa semua. First kali kita try cuci barang ni terlebih dahulu. Dan lepas cuci kita keringkan dia. Lepas tu apa poin dia? Anda kena gunakan satu kompot barang ni. Untuk peti sejuk, okey, ni, okey. Untuk PCB board, anda boleh gunakan barang ni untuk kita bersihkan. Nah, dia macam ni barang ni. Dia macam WD-40 juga. Okey. So dia akan kita sembur je kat sini. Okey. So kita bersihkan ni semua. Macam tu. So nanti dia akan keringkan sendiri dan insya-Allah board tu nanti kalau tak rosak banyak dia boleh pakai balik lah. Tapi kalau rosak, anda kena cuba tengok dia punya fuse dia sahaja. Kadang-kadang fuse dia blow, tapi kalau ada kerosakan lebih teruk, terpaksalah kena tukar board ni sekeping. Yang lain-lain tu mungkin kurang bermasalah, cuma kadang-kadang rosak disebabkan lumpuh sahaja. Okey, itu part yang perlu anda bersiap sedia. Sekiranya tempat anda bakal dilanda banjir, itulah barang yang perlu anda siap sedia untuk simpan barang tu. Okey, dapat tak poin tu? Itu adalah tips dari saya. Sekiranya washing machine ataupun fridge anda bakal bakal terkena air ataupun bakal melanda banjir, macam tu. Okey, sekiranya ini adalah poin yang kedua, sekiranya fridge anda dah terkena banjir, itu isu dia. Ramai, ini isu yang paling ramai. Dah terkena banjir, apa nak kena buat? Okey, saya tunjukkan dahulu peti air satu pintu. Tolong ambilkan peti air satu pintu. Ni, tolong tarik sini. Saya tunjukkan dulu peti air satu pintu. Peti air satu pintu paling simple. Paling simple, tak ada banyak masalah. Masalah dia dekat sini saja. Okey, dah Okey, ni peti air satu pintu. Tunjuk dia. Ni peti air satu pintu. Okey, letakkan dia. Ini peti air satu pintu. Abaikan pada jenama. Semua jenama boleh guna. Ni peti air satu pintu. Okey. Peti air satu pintu, dia tak ada PCB board. Dia tak ada board yang macam saya tunjukkan tadi. Dekat bahagian belakang dia ada apa? Dekat bahagian belakang dia ada kompresor sahaja. Kompresor sahaja.
Okay, macam saya bilang tadi, macam saya cakap tadi, kompresor tu waterproof. Kompresor takkan boleh masuk air dalam tu. Memang mustahil, takkan boleh masuk air. Okay, kecuali pipe dia patah ataupun bocor. Okay, so kalau peti ais anda satu pintu, apa anda nak kena buat? Dekat mana poin yang anda nak kena servis? InsyaAllah, ini sedikit information. Kalau peti ais tu sebelum banjir elok, sejuk, memang tak rosak. Selepas banjir, tiba-tiba rosak, tak sejuk. Untuk peti ais satu pintu ni, anda cek dua tempat ni. Dua poin ni sahaja. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, berapa orang yang tengah live dengan saya ni bro? 910 bos. 910, boleh tak tambahkan view at least 1k. Saya sharekan banyak-banyak hari ni. Saya dah lama sangat tak buat live. Dah lama sangat sebab saya busy dekat V-Farm. Busy buat buka saya punya pusat latihan yang baru. So sepanjang tahun lepas saya rasa separuh tahun separuh tahun saya dekat V-Farm, siap kat sana. Dan Alhamdulillah V-Farm dah pun siap. Dan tahun ni saya fokus untuk berkongsi ilmu lebih banyak untuk ganti cover yang tahun lepas tak cover tu. Okey, untuk peti ais satu pintu, kebiasaannya dua tempat. Tempat yang pertama ni, thermostat. Thermostat ni dia bukan rosak. Dia bukan rosak. Cuma dia masuk lumpur. Sebab thermostat ni dia adalah contact point. Tolong buka thermostat, bantu saya. Okey, thermostat ni dia contact point tau. Dia macam ada contact point. Bila dia contact point, bila kita letak nombor 1, sampai suhu dia akan putuskan. Bila kita letak nombor 3, sampai suhu dia akan putuskan. So bila berlumpur, contact point tu penuh dengan apa? Penuh dengan lumpur. Bila penuh dengan lumpur tu, dia tak boleh contact. Bila dia tak boleh contact, apa yang akan berlaku? Current tak dapat lalu. Bila current tak boleh lalu, apa yang akan jadi? Motor tak hidup. So bila motor tak hidup, apa akan jadi? Dia jadi tak sejuk lah. So jadinya macam mana cara nak servis dia? Macam mana cara nak bersihkan dia? Buka dulu macam ni, tengok. Buka. 1.1k view bos. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih juga kepada Muhammad Zulhilmi 75 star yang memberikan. Okey, buka ni. Buka macam ni. Okey, buka. Berhati-hatilah jangan sampai kamu potong semua. Pipe ni jangan potong. Okay, pipe ni jangan potong, jangan rosakkan pipe ni. Buka air cover ni. Kalau takut pecah, pusingkan je, tak apa. Okay, pusingkan, boleh keluar. Pusingkan. Saya nak thermostat je. Ni, sekejap. Dia seorang kanan, seorang kiri, seorang kanan, lalas. Darah air tu benda ni. Okay. Buka je lah. Buka ni. Okay. Ambil test pen. Dia boleh buka ni. Kalau nak buka, boleh buka. Kalau tak nak buka pun sebenarnya boleh. Ada test pen, ambil test pen. Ni dia ada clip dekat sini. Boleh congkel. Okay, sana. Tengok congkel clip. Ini kalau nak buka lah. Okay, buka. Bawah. Buka cover ni nak senang buka. Saya tunjukkan kalau dah lepas cuci, sama juga peti ais tu tak hidup. Tengok poin yang pertama ni. Ini untuk peti ais satu pintu. Nanti saya akan tunjukkan untuk peti ais dua pintu pula. Kasih tambah lagi view. Naikkan lagi view. Okey. Ni thermostat. Ni nama dia thermostat. Nampak tak ni thermostat ni? Dia kadang-kadang dekat celah ni dia termasuk apa dia panggil? Lumpur. Bila dia termasuk lumpur, dalam ni ada contact point. Okay? Dalam ni ada contact point. Contact point tu terkena lumpur. Itu yang membuatkan dia tak sentuh. Bila tak sentuh, apa yang akan jadi? Tak hidup lah. So apa nak kena buat? Ambil WD-40. Ambil WD-40 sahaja. Ni. Ambil WD-40 ataupun contact cleaner. Ni. Lebih selamat contact cleaner lah. Ambil contact cleaner. Okay. Untuk bersihkan. Tak kat sini. Semburkan kat dalam dia ni. Macam tu. Dia akan bersihkan semua lumpur-lumpur. Dia akan bersihkan semua fungus-fungus apa semua. Dan insya-Allah, kalau peti ais anda tu memang sebelum banjir tak rosak, insya-Allah lepas anda buat proses ni dia memang tak akan rosak. Sebab peti ais satu pintu ni sangat simple. Okey? Itu poin yang pertama. Kalau anda dah buat benda ni, masih lagi sama. Maksudnya apa? Masih lagi motor kompresor tak hidup. Motor kompresor tu apa? Motor kompresor tu barang ni bang. Barang ni.
Ni belakang ni. Ni. Masih lagi tak hidup. Tolong buka saya cover ni. Okay, masih lagi motor ni tak hidup. Anda kena check satu lagi komponen. Tadi kan ingat tak? Saya cakap ada 2 komponen yang mungkin bukan rosak, tetapi disebabkan ada lumpur membuatkan dia tak cantik sikit. So kat tepi ni. Ni motor kompresor. Belakang sikit gambar. Macam tu. Ni motor kompresor. Sebelah motor kompresor ni dia ada cover. Buka cover ni, saya tunjukkan apa yang ada dalam cover ni. Kita tengok. Apa yang ada dalam cover ni kita tengok. So saya tak sempat, saya tak dapat, minta maaf sangat-sangat nak bantu masa-masa banjir dekat Selangor, dekat Pahang. Saya tak dapat nak berjalan sangat sebenarnya tahun ni disebabkan kekangan masa. Jadinya saya ambil inisiatif, walaupun dah terlambat, saya ambil inisiatif untuk sharekan dengan anda macam mana nak selesaikan sekiranya peti ais anda dah terkena banjir. Okey, buka, jangan cabut habis. Nampak tak kat sini? Ini nama dia overload. Saya buka, bawah ni nama dia relay. Nampak tak saya buka? Saya tarik saja buka. Okey. Ini relay, ini overload. So kadang-kadang dalam relay ni ambil satu relay baru. Ambil satu relay baru. Tak apa. Hari ni saya belanja anda. Saya nak terangkan, nak tunjukkan supaya anda betul-betul faham kenapa bila kena banjir peti ais tu tak hidup. Saya ambil satu relay baru, saya pecahkan, saya tunjukkan dengan anda. Okey. Ada tak satu relay? Cepat ambil gunting. Okey, saya harap ilmu ni berguna, saya harap ilmu ni bermanfaat, saya harap ilmu ni dapat dikongsikan. Okey, mana relay? Okey, ini adalah relay baru. Okey, saya pecahkan satu relay. Okey. Tak apalah. Untuk anda. Okey, saya buka. Tengok Bila saya buka, nampak tak dalam tu ada apa? Dalam ni semua ada contact point. Ada contact point. Ni. Nampak tak? Ada contact point ni. So bila kena hujan, bila kena banjir, apa yang akan berlaku? Di contact ni, di bahagian contact point dia ni, dekat bahagian terminal dia ni, mungkin akan diselaputi oleh apa? Diselaputi oleh lumpur. Bila ada lumpur, secara automatically dia tak dapat kontak dengan baik. Bila tak dapat kontak dengan baik, itu yang membuatkan peti ais itu tak hidup. Sebab itulah bila berlaku masalah macam ni, apa kena buat? Ambil contact point, contact cleaner. Okey. Tak payah try tukar dulu. Tak payah try tukar dulu. Ambil contact cleaner macam ni, macam saya pakai ni. Okey, macam saya pakai ni. Ini bukan saya punya brand. Anda boleh pergi dekat mana-mana. Okey, sebaiknya anda ambil yang jenis apa tahu? Jenis yang tak ada minyak. Okey, jenis yang macam solvent, jenis macam alkohol. Pergi dekat bahagian lubang ni, tembur. Buat macam tu je. Bersihkan semua ni. Kontak-kontak ni bersihkan. Bersihkan. Kontak ni semua bersihkan. Bersihkan kontak ni. Kadang-kadang takut kontak ni kena lumpur, membuatkan peti sejuk kita tak hidup. Untuk tips yang ini, untuk tips yang dekat kompresor terminal ni, valid. Maksudnya sesuai untuk semua jenis peti sejuk. Sebab semua jenis peti sejuk akan ada kontak soket yang masuk kepada kompresor. So kebiasaannya barang tu lah yang akan kena lumpur. Saya bercakap bukan bukan bercakap sekadar nak memenuhi video saja. Tahun lepas saya dengan tim saya beramai-ramai bantu masa banjir di Kampung Laut dekat Johor Bahru. Kita sempat buat tahun lepas dapat bantu berpuluh unit, mungkin beratus unit kita buat untuk servis dia punya ni. Kebanyakan peti sejuk satu pintu, dua pintu yang tak ada PCB board, semuanya tak ada masalah. Bersihkan balik, pakai balik, hidup. Okey? Okey, itu untuk poin peti ais satu pintu. Okey? Dapat tak ilmu tu? Dapat tak info tu? Kalau info ni dan ilmu tu berguna sangat-sangat, bagi saya thumbs up, bagi saya heart, bagi saya bintang tanda. Terima kasih atas ilmu yang saya kongsikan. Tapi kalau anda punya peti sejuk jenis dua pintu, apa nak kena buat? Contoh, kita pergi dekat sini. Ini peti ais jenis dua pintu. Yang ni lah. Yang ni. Okey, yang ini. Okey, dua pintu banyak sikit kerja dia. Ready tak?
dah ready atau tidak? Berapa orang yang tengah live dengan saya ni? 1.6 ribu. 1.6 1,600 orang yang tengah live dengan saya. Ready tak untuk saya sharekan? Kalau peti ais 2 pintu, macam mana pula nak buat? Macam mana cara nak servis kalau peti ais dah terkena banjir? Ready tak? Cuba komen ready sikit dekat bawah tu. Okey. Untuk 2 pintu banyak sikit kerja dia. Okey, yang pertama sekali. Okey. Body tak payah cerita. Body cucilah habis. Cucilah habis body. Okey. Yang dekat bahagian dalam dia ni yang kita nak cerita. First kali cari tempat freezer. Okey, saya tak nak cakap pintu atas, saya tak nak cakap pintu bawah. Saya cerita tentang freezer sebab ada setengah peti sejuk, freezer dia duduk bawah. Kan nanti saya cakap yang atas sahaja, anda punya freezer dekat bawah macam jenama Panasonic, macam jenama Mitsubishi, kan dah jadi pertikaian. So jadinya cari tempat freezer. Ini adalah tempat freezer. Okey, tempat freezer. So, apa point yang anda kena buat? Anda kena buka kompartmen ni. Untuk LG, anda kena buka kompartmen ni. Tapi sebenarnya bukan LG sahaja, semua brand buka cover ni. Buka Iskandar cover ni. Tengok apa yang ada dekat bahagian dalam tu. InsyaAllah pasti ada lumpur. Okey, jom. Tengok jap. Buka. Sambil buka tu buka cover ni. Okey, tips untuk buka. Senang je. Ambil plier ataupun long nose plier. Kalau ada skru, buka skru. Okey, tip dia senang je. Ambil dan bukakan splash. Okey. Kalau anda gunakan brand lain, anda akan nampak dekat bucu-bucu dia ni. Okey, dia akan ada tulis macam anak panah tau. Ada tulis anak panah. Dekat anak panah tu anda kena congkil. Tapi untuk LG ni tak ada anak panah. So kita sepit dekat tray atas ni. Tarik. Yes, dah buka. Keluar dah cover dia ni. Bila anda buka keluar cover dia ni, anda akan nampak satu fan. Fan, nampak tak fan? Kipas ni. Fungsi kipas ni apa tau? Fungsi kipas ni adalah untuk sedut udara sejuk ataupun sedut angin daripada cooling coil, keluarkan dia lalu ke bahagian bawah. Nampak tak bawah ni? Lubang ni. Dia akan turun ke bawah tu, dia akan turun ke kompartmen belah bawah ni. So kita tak nak cerita dulu. Kita cerita dekat sini. So kebiasaannya bila kena banjir, apa yang akan berlaku? Fan motor ni, kompartmen di bahagian dalam ni confirm diselaputi oleh lumpur. So jadinya anda kena buka kompartmen ni. Keluarkan dia dulu. Keluarkan dia terlebih dahulu. Keluarkan macam saya buat sekarang ni. Keluarkan sahaja macam ni. Lepas tu kalau ada soket, buka, keluarkan yang ini. Semua dekat bahagian dalam ni cuci. Tembak je dengan water jet, jangan risau, takkan merosakkan. Yang ini pun anda tembak je dengan water jet. Lepas tembak, apa nak cerita? Ini point dia. Keringkan. Dekat bahagian fan motor ni, okay, yang normal, kita pusing pakai tangan, dia akan berpusing. Dan pusingan dia, senang cakap, ada lajak lah. Ada lajak maksudnya dia ringan. Kalau lepas anda dah servis, dah kena banjir, kena lumpur, anda pusing dia macam berat, macam start gitu. Itu ciri-ciri dia bermasalah. Tetapi kalau peti sejuk tu memang sebelum banjir tak ada masalah. Sebelum masuk dia masalah, bukan masalah dia rosak. Masalah dia ada lumpur, ada habuk kat dalam tu. Ambil kontak cleaner. Okey, sembuhkan sahaja dekat bahagian ball bearing dia situ. Sembuhkan saja dekat bahagian ball bearing dia tu. Lepas tu cuba gerak-gerakkan sampai dia smooth balik, sampai dia lembut balik. InsyaAllah dah okey dah. Boleh pasang semula. Kalau dah pasang, fan motor ni tak hidup juga, tukarlah fan motor baru. Sebab kadang-kadang dia rosak juga sebab anda tak offkan peti sejuk tu waktu tengah banjir. Itu poin pertama. Okey, itu poin yang pertama dekat bahagian dalam sini. Poin yang kedua yang anda kena check ataupun anda kena buat adalah switch dia. Senang cakap, mana barang-barang yang ada contact point, ada benda yang nak on off, selalunya barang tu ada masalah dengan lumpur. So, poin yang kedua anda kena tengok kat sini. Ni. Switch ni. Kadang-kadang switch ni, okey, switch ni dia kena banjir. Gunting, pas kat saya. Okey, anda boleh keluarkan switch ni. Okey, tak tengok macam ni, tolak ke atas, lepas tu congkil keluar. Okey, congkil keluar.
Sekejap. Susah sikit posisi. Sekejap, kasi aku saya masuk dulu. Okey. Taspan ada? Ni. Alah, taspan ni dah tenggelam. Saya nak congkil. Okey, kadang-kadang Swiss ni, okey. Ni customer punya, saya takut rosak. Ambil Swiss baru. Atas meja kat kanan. Okey. Saya takut dia rosak sebab dia ada dia punya lock dia terlipat ni. Pintu. Ada. Nampak? Pintu. Allah Akbar. Punya lock dia terlipat ke dalam dia punya lock dia ni. Patutnya dia boleh keluar ni. Ni dia punya lock dia ni terlipat ke dalam. Ni boleh tu. Okey. Lock dia terlipat ke dalam, keluar macam ni. Okey, kadang-kadang Swiss pintu ni dalam dia ada contact point. Masuk contact point tu macam ni lah. Okey, saya buka Saya tunjukkan. Jangan risau. Okey, saya tunjukkan. Buka. Congkir sini. Congkir sini. Okey. Kadang-kadang isu dia apa tau? Isu dia ni, nanti saya gantilah switch yang baru. Okey, nampak tak kat dalam ni? Ada kontak ni. So, bila berselaput dengan lumpur, dia tak dapat nak kontak. Dia tak dapat nak kontak. Bila dia tak dapat nak kontak, apa yang akan berlaku? Okey. Switch ni dia melibatkan kipas. Okey, dia melibatkan kipas. Switch ni juga dia melibatkan lampu. Kalau switch tu jenis two-way, tekan, kipas pusing, lepas, kipas padam, lampu hidup. So bayangkan kalau switch tu penuh dengan abuk, penuh dengan pasir, penuh dengan lumpur, kita tekan pun dia tak jalan. So kipas tak hidup. Bila kipas tak hidup, sejuk tak boleh keluar. Macam mana dia nak sejuk, betul tak? So jadinya poin yang kedua adalah switch kena servis. Lama sangat tak buat live kali buat live hilang suara. Okey. Poin yang kedua adalah switch pintu kena servis. Okey. Poin yang ketiga dekat bahagian belakang. Jom kita pusing balik. Minta maaf suara dia nak hilang. Okey. Minta maaf sangat-sangat suara dia nak hilang, tapi saya cuba teruskan juga. Ini adalah peti sejuk jenis bukan jenis inverter, bukan jenis ada PCB board. Okey, bukan. Ini menggunakan sistem timer. So dekat bahagian belakang ni, dekat bahagian sini tak ada apa-apa komponen yang anda perlu servis, tapi dekat bahagian sini. Collars ni, sini ada satu komponen yang dipanggil timer. Ni timer. Saya buka terus lah. Ini adalah defrost timer. Okey, defrost timer ni dia tak waterproof. Okey, ini adalah defrost timer. Okey, saya buka. Ada tak defrost timer yang dah rosak bagi saya? Okey, ini defrost timer. So air, lumpur semua boleh masuk dekat celah-celah ni. Okey, dia boleh masuk dekat celah-celah ni. So bila defrost timer ni masuk air, apa yang akan berlaku? Kat dalam ni pun sama. Dia ada contact point juga. So bila contact point dalam tu berlumpur, penuh dengan lumpur, dia tak akan boleh contact, automatically kompresor tak hidup. So dekat sini memang tak boleh servis. Kalau suspect barang yang rosak, kena tukar barang ni. So dia punya simptom dia apa? Kalau barang ni rosak, kena lumpur, okey, kompresor tak hidup juga. Okey, itu poin yang ketiga. Dan poin terakhir sama juga. Dekat tepi kompresor ada relay dan overload. Buka. Serviskan dulu ni. Cuci. Ambil kontaktor ni, spray tadi, Iskandar. Okey, relay dengan overload. Spray tadi. Dalam kontak cleaner. Ambil barang ni, sembuhkan juga kat sini. Masuk dalam lubang ni Nampak tak ada lubang ni, masukkan. Sembuhkan dia. Bersihkan. Yang ni pun sama, bersihkan. Lepas tu dekat terminal dalam ni. Terminal ni pun sama, bersihkan. Bersihkan terminal tu. InsyaAllah. Okay. Mana-mana mangsa banjir, mana-mana orang yang terkena banjir, cubalah teknik yang saya kongsikan ni untuk peti ais satu pintu dan juga peti ais dua pintu. Yang jenis inverter, terus tadi video saya dah tunjukkan, PCB board tu ada cuba bersihkan, lepas tu test pasang balik semula. InsyaAllah, kalau peti ais anda memang betul-betul tak ada masalah sebelum banjir, pasang balik apa teknik yang saya buat tadi, InsyaAllah masalah tu semua akan
selesai dah kembali pulih. So, apa yang moral dia sahabat? Jangan buang dulu peti ais tu sayang. Simpan dahulu, servis dulu. Kalau dah betul-betul servis, tak boleh juga. Lepas tu tak ada alternatif lain lah. Tukar yang baru. Okey, sikit info sini. Okey, sedikit info. Di belakang saya ni adalah kedai saya. Kedai saya memang jual alat ganti peti sejuk dan mesin basuh. So, kalau anda nak cari alat ganti, nak cari spare part, anda bolehlah hubungi saya di talian 012-7141-639 dan insyaAllah kita boleh postkan ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan satu lagi info yang terbaru untuk tahun 2022. Apa ni? Apa ni? Nampak tak saya pegang apa ni? Ini adalah buku. Ini adalah buku. Tapi buku ni bukan untuk dijual. Okey, buku keluaran saya sendiri yang keluar by Hairul Vikul, pakai DIY, terokai barang elektrik, mesin basuh dan peti sejuk. So, ini adalah buku nota untuk kelas VIP saya. Bermaksud selepas ni siapa-siapa yang join kita punya kelas, saya akan berikan buku ni secara percuma supaya lepas ni anda tak payah lagi tulis nota. Kenapa saya cakap tak payah lagi tulis nota? Tengok Bila kita buka, macam biasalah penerangan dia. Okey. Lepas tu dia punya muka surat. Kita ada 136 muka surat. Buku ni adalah buku jenis QR code. Buku dalam bentuk video. Okey, buka. Kita buka. Tengok peralatan tangan asas. So, masa join saya punya kelas, saya akan ajar semua benda ni. Okey, kebiasaannya bila orang belajar, dia balik dia lupa. Bila dia lupa, dia terus lupa. So jadinya saya bagi buku ni, saya buat buku ni supaya kalau dia lupa, balik dia scan video, dia boleh tengok. Ada handphone bro? Saya try. Saya try, saya tunjukkan dengan anda. So buku ni banyak So, kenapa dia troka barang elektrik, mesin basuh dan peti sejuk? Sebab buku ni dia merangkumi peti sejuk dan mesin basuh. Dan buku ni juga anda boleh tengok sini. Dalam masa yang sama. Kejap. Nampak tak ada komponen-komponen ni? Okey, saya sharekan macam mana anda nak check semua komponen-komponen ni. Nak sahkan hub macam mana, bero, water level, balancing, magnetic, sistem defrost, apa semua ni ada. Okey, so cara dia senang je. Contoh, tengok. Ni kat Facebook ni. Pakai Facebook. Klik QR code. Sini Mata saya tak nampak ya. Scan. Okey. Bila dah scan, dah tengok kat sini apa yang berlaku. Tengok apa yang berlaku adalah video saya akan keluar. Internet kau ni zaman bila ni? Nampak? Okey, tap. So bermaksud siapa lepas ni yang belajar dengan saya akan berikan buku ni secara percuma. So macam mana nak join belajar dengan saya ni? Okey, kelas belum lagi dibuka. Okey, sebab BFAM baru saja disiapkan. InsyaAllah pada Hari Raya Cina ni 31, 1 dan 2 hari bulan kelas akan dibuka. Kelas VIP. Kelas VIP, kenapa VIP? Sebab dia tak ramai, dia kurang daripada 20 orang. So tempat makan minum semua saya sediakan. Maklumat lanjut anda boleh pergi dekat www.hairulvikul.com. Pendaftaran belum lagi dibuka. Tak pernah, boleh komen kat bawah ke ataupun anda boleh WhatsApp admin saya untuk booking lebih awal. Sebab kelas VIP tak ramai orang. Alright, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Dan insyaAllah bila anda ada ilmu, okey, berlaku bencana-bencana yang macam sekarang ni, ilmu ni sangat-sangat berguna. Sebab buku ni ataupun ilmu yang bakal saya kongsikan selama 3 hari ni, dia adalah ilmu DIY. Okey, dia ilmu DIY. So bila berlaku macam ni, situasi banjir apa semua, okey, duit pun dah tak lebat, poket pun dah tak tebal, apa yang kita boleh buat? DIY lah, buat sendiri untuk jimatkan kos. Sebab itulah saya cakap, timba ilmu bukan untuk berniaga, tapi timba ilmu untuk diri sendiri. InsyaAllah, siapa nak join kelas, boleh join kelas pada Hari Raya Cina ni, pada 31, 1 dan 2 hari bulan Februari, pada ujung awal bulan 2 nanti. Alright. Ada yang tanya, umur 60 tahun ke atas boleh ke? Usia yang paling lama join saya punya kelas adalah 65 tahun. Tapi orang tu dia adalah pension Navy, sihat, memang sihat. So 65 tahun dia okey je. Dia boleh pick up, boleh dapat tangkap. Okey, jalan tak ada. Sebab dia tak ada had umur. Okey, dia tak ada had umur, selagi minat boleh jalan. So saya nak cerita panjang tentang kelas, tentang buku sebab ni bukan promotion, ini bukan ni. Sebab saya nak bagi info saja. So maklumat lanjut www.hairulvikul.com.
layari saya punya laman web. InsyaAllah kat sana lengkap dia punya butiran dia. Saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Saya Hairul Bikul. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.